Masya Allah. So tak apa, kita sambil tu mulakan dulu Ustazah ya. InsyaAllah, insyaAllah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustazah yang kita kasihi. Alhamdulillah, terima kasih dapat bersama kembali dengan kami untuk menyambung program Qalbun Salim, Hati yang Sejahtera bahagian 2 ni, mengenai dengan tajuk Ujub, Riya dan Takabur. Jadi Ustazah, kita ada juga peserta di FB Live sekejap lagi yang akan bersama-sama dengan kita. So daripada program lepas pada 15-16 September tu nampak Masya Allah ramai viewer yang melihat Facebook tu, dan ramai juga yang memaklumkan kepada saya mereka mendapat manfaat ilmu yang sangat banyak lah dari perkongsian Ustazah hari itu. Alhamdulillah. Jadi saya ingin actually untuk mengucapkan syukur kerana dengan kerjasama daripada Usrah Ibu Doha sebagai penganjur utama, dan juga dengan Usrah Ibu Wakra, Mesaid dan Barwa Siti yang merupakan bandar-bandar di Qatar ni juga, dan tentunya dengan sponsors kita yang sangat bermurah hati menjayakan program ini. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita tengok Ustazah ya, pada perkongsian lepas, Masya Allah banyak perkara-perkara mengenai kehidupan seharian yang Ustazah kongsikan, yang mana sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita seharian ni. Dan saya sendiri pun subhanallah belajar banyak benda. Di antaranya adalah cara menjawab pujian, kalaulah kata orang kata kita ni pakai baju cantik dan sebagainya. So sekarang ni alhamdulillah tahulah dah macam mana nak menjawab tu. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita minta Ustazah sambungkan lagi pagi ni, sebab minggu sebelum ni adalah mengenai dengan introduction ataupun pengenalan kepada Qalbun Salim. Dan saya juga sebenarnya ingin nak share dengan Ustazah mengenai tajuk lagu Mihrabku tadi tu. Masya Allah, memang subhanallah sangat orang kata apa, bermakna seni katanya. Itu ciptaan Ustazah sendiri ya? Betul Puan Mona, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah dah ada mencipta 6 buah lagu. Masya Allah. Tapi Ustazah jadikan tu lagu tema program Ustazah, bukanlah maknanya ada effort untuk komersialkan ke kan, sebab Ustazah pun tak ada masa untuk tu. Okey. Okey, Masya Allah. InsyaAllah lepas ni kita akan dengar lebih banyak lagi lagu-lagu Ustazah ni. Sebenarnya Masya Allah memang layak dah untuk masuk dalam kumpulan nasyid dan sebagainya. Kita doakan insya-Allah. Kumpulan nasyid Doha. Kumpulan nasyid Doha, insya-Allah, insya-Allah. Jadi Ustazah, tanpa membuang masa lagi, kita persilakan untuk Ustazah sambung bahagian kedua ini. Tafadhali mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Kami berlindung ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Kami berlindung daripada nafsu yang tidak pernah puas.
wa min du'ain la yusma', dan daripada doa yang tidak didengari. Wa na'udzubika min haula'il arba', kami minta berlindung dengan keempat-empat perkara yang telah kami sebutkan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Ustazah hormati lagi kasihi, Puan Muna selaku pengerusi majlis kita ya pada hari ini, program kita pada hari ini, pengerusi Ibu-Ibu Duha, Puan Mahiran. Puan Mahiran, pengerusi Ibu-Ibu Duha ya, dan seluruh sahabat-sahabat, adik kakak, ibu-ibu yang bersama-sama pada hari ini. Ustazah sangat bergembira, ya, bersyukur kepada Allah dengan pertemuan ini. Cuma untuk kali ini ni Ustazah tak dapat nak linkkan ke Facebook page Ustazah. Mungkin lepas ni baru Ustazah boleh share. Jadi maknanya kena tengok melalui Facebook Duha lah ya, Ibu-Ibu Duha, Usrah Ibu Duha. Baik, Alhamdulillah. Ustazah nak bacakan dulu tuan-puan ya, sahabat-sahabat sekalian, satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ketinggian nilai hati dalam diri manusia. Ya, sebab kita ni adalah kuliah ataupun dalam raudhah ilmu berkisar tentang qalbun salim. Okey. Jadi Nabi SAW tanya seperti ini. Al-insanu 'ainahu hadin wa udhunahu qama'un wa lisanuhu turjumanun wa yadahu janahan wa rijlahu baridun wal qalbu minhu malikun fa idza tabal maliku tabat junuduh. Manusia itu dua matanya ibarat petunjuk. Ya, mata ni kan melihat kan, dua mata ni ibarat menunjuk jalan. Dua telinganya seperti memberi isyarat awas, berhati-hati. Lisannya sebagai penterjemah. Dua tangannya sebagai sayap. Dua kakinya sebagai postman. Hatinya pula sebagai raja. Walaupun banyak sangat jabatan-jabatan tu, jabatan tangan, jabatan kaki, jabatan mata, itu masing-masing lain tu konteks jabatan tu, peranan dia. Tapi hatinya lah sebagai raja. Wal qalbu minhu malikun fa idza tabal maliku tabat junuduh. Tapi hatinya lah raja, hatinya lah panglima. Jika baik rajanya, jika baik panglimanya, tabat junuduh, maka akan baiklah seluruh bala tenteranya. Jadi nak bagi tahu, walaupun sangat hebat sekali peranan mata, peranan telinga, kaki tangan, ibarat kata kalau tak ada semua ni tuan-puan sekalian, susah juga kita kan? Tapi yang lebih menyusahkan kita adalah ketika mana hati itu tidak baik. Ketika mana hati itu kotor. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bercakap sekitar tiga perkara yang akan mengotorkan hati. Yang kita nak elakkan daripada hati kita, ya, supaya hati itu tidak dicemari dengan sesuatu ataupun dengan akhlak yang madmumah, yang dikeji, yang pastinya tidak akan disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah, ya Puan Muna dan sahabat-sahabat sekalian, kita mulakan dengan sifat yang pertama ya. Sifat mazmumah yang pertama yang kita nak ulas adalah tentang ujub. Ujub daripada perkataan ain, jim, ba. Ajaba. Ajaba ni boleh jadi ajaba, boleh jadi ajaban, boleh jadi ta'jub. Kan? Maksud dia apa? Heran. Macam mana kita heran tengok, ya Allah, tingginya bangunan tu. Bila kita heran ni, tak habis-habis otak kita berfikir tentang tu. Bila kita heran ni, tak habis-habis lisan kita bercakap tentang tu. Betul tak? Ya, maknanya hairan tu datang daripada hati kita. Rasa hairannya, terpesonanya. Ya, takjub. Bila terpesona, katalah terpesona dekat duha tu, Masya Allah, ya, majunya. Macam Ustazah pernah pergi Dubai, pergi Abu Dhabi kan, ya. Masya Allah majunya, terpesona tengok. Bila terpesona tengok. Sentiasa Ustazah cakap. Bila terpesona, sentiasa kita fikir.
Ya, itu maknanya kita nak faham dulu apa dia ujub tu. Demikianlah penyakit ujub yang menimpa ke atas diri manusia ketika mana dia terpesona dengan diri dia. Dia asyik fikir tentang diri dia je. Dia asyik rasa tentang diri dia je. Dia asyik cakap tentang diri dia je. Kenapa? Kerana dalam hatinya dia sebenarnya terpesona kepada dirinya sendiri. Muslimat sekalian, kalau kita bercakap tentang ideologi, ada satu ideologi yang seolah-olah macam menterjemahkan soal pesona manusia kepada pesona itu sendiri. Makna manusia terpesona dengan diri sendiri. Apa dia ideologi dia? Ustazah boleh katakan ideologi itu ya antara lain ialah humanism. Ya, di mana satu ideologi, tuan-puan sekalian, dia punya fokus dia adalah human tu, manusia tu. Sebab tu kalau maknanya berpegang kepada ideologi humanism ni kadang-kadang ya ada ramai yang di kalangan mereka itu free thinker. Makna tak nampak Tuhan dalam hidup. Tak nampak peranan Tuhan, tak ada terpesona kepada Tuhan, tak ada takjub kepada Tuhan. Kenapa? Sebab mereka terpesona dengan pencapaian diri mereka sendiri. Mereka terpesona dengan kemajuan, pencapaian, penemuan, penciptaan, sains dan teknologi yang dihasilkan oleh manusia, kata mereka. Mereka lupa bagaimana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, ilmu yang kita ada ni adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah mudahkan kepada kita. Tapi golongan humanism ni tuan-puan sekalian, dia terpesona dengan pencapaian manusia, dengan apa yang dibuat oleh manusia, ya seolah-olah kita datang daripada manusia kepada manusia, kerana manusia, untuk manusia. Humanism. Okey. Kembali kepada ujub tadi tuan-puan sekalian. Takjubnya kita dengan diri kita sendiri. Kalau bercakap tu, ia nak cakap pasal diri sendiri je. Ini ada gambaran dan simptom. Sebenarnya mungkin dalam hati kita ada ketakjuban kepada diri kita sendiri. Mari kita mulakan dengan takrif. Ya, apa dia ujub ini? Dan kita boleh lihat bagaimana ya para ulama tuan-puan sekalian memberikan beberapa definisi ujub. Ya, ta'riful ujub, ta'rif ujub. Pernah satu ketika ditanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Ditanya tentang ujub, ya, lalu beliau menjawab, ujub itu ialah engkau melihat dalam diri kamu sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Itu ujub. Ya. Kadang-kadang penyakit ni ada kat kita. Sejak kita datang duha ni, selesai semua majlis ilmu. Kita rasa kalau kita tak ada, benda tu tak berjalan. Kita rasa kalau kita tak ada, benda tu tak dapat dilakukan oleh orang lain. Kita rasa kita ada kepintaran, kita rasa kita ada kesungguhan, semuanya akan berbalik kepada kita ataupun saya. Masya Allah tuan-puan sekalian. Balik-balik memandang orang lain tidak miliki apa yang kita miliki, kehebatan kita lebih besar, bakat kita lebih hebat, mahir kita lebih dahsyat banding dengan orang lain. Ini kalau kita merujuk kepada faham Abdullah ibn Mubarak tentang ujub, iaitu engkau melihat dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Yang kedua, Imam Ghazali sendiri mengatakan ujub maksudnya adalah mengagungkan diri kamu atau menganggap agung amal yang kamu lakukan. Misalnya dengan mengatakan, akulah orang yang paling soleh. Tidak ada yang melebihi kesolehanku. Ya, sedangkan kalau kita tengok kan sahabat-sahabat, contoh macam Sayyidina Abu Bakar kan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah kata, bila duduk ramai-ramai ya, dengan sahabat-sahabat yang lain, kata Sayyidina Abu Bakar, andai katalah diberitahu bahawa kat dalam ni ada orang yang paling banyak dosanya, maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku tahulah bahawa orang itu merujuk kepada aku. Kan jauh beza kan ya, padahal masya-Allah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni ya adalah sahabat Nabi yang Nabi kata kalau aku boleh angkatlah kekasih di kalangan manusia, aku angkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Macam mana hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
kesanggupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam infakkan harta di jalan Allah sampai turun ayat 10 surah Al-Hadid. Pada satu hari itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan Nabi SAW. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masa tu pakai baju, tuan-puan sekalian, lengan pun tak cukup. Baju Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lengan, tak ada kain lengan ni. Lepas tu bahagian dada ke atas ni ditutup dengan material yang semacam kayu nipis. Bukan kain lagi dah, kayu nipis. Nabi tengok tu, Nabi berasa kesian. Tapi Masya Allah kemudian turun Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril pun sampaikan kepada Nabi SAW salam daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahawa Allah berkirim salam dengannya. Dan Allah minta Nabi sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tanyakan soalan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah dengan kemiskinan yang berlaku kepada kamu hari ini, kerana kamu menginfakkan harta kamu di jalan Allah, maka kamu rasa marahkah, bencikah kepada Allah atau bagaimana? Kamu rasa redakah kepada Allah atau benci? Macam tu soalan ni. Kamu rasa redakah kepada Allah ataupun benci? Lalu disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, Jibril datang menemui aku dan menyampaikan bahawa Allah berkirim salam kepada kamu. Ni hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah tanyakan kepada kamu dengan apa yang berlaku pada kamu, kemiskinan kamu, sampai nampak pada kain yang tak cukup pun untuk badan kamu. Maka Allah tanya kepada kamu, apakah kamu redha kepada Allah atau sebaliknya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis, tuan-puan sekalian. Mendengar soalan itu. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mungkin aku tidak redha dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Lalu tuan-puan sekalian, benda ni berkait dengan ayat yang ke-10 surah Al-Hadid. Ini level, ini tingkatan. Betapa hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andai kata dalam satu himpunan dikatakan di sana ada orang yang sangat berdosa kepada Allah, maka itu merujuk kepada aku. Masya Allah. Tak ada rasa ujub, tuan-puan sekalian. Tak ada nak rasa diri kita lebih baik pada orang. Dah tak payah fikir macam tu. Serah urusan pada Allah. Tengok macam mana Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita baca sejarah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tuan-puan sekalian, pada penghujung hayat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, pada penghujung hayat, maknanya Sayyidatuna Aisyah sakit. Allah uji dengan sakit. Dan bila sakit tu, tuan-puan sekalian, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha cuba sangat supaya tidak diziarahi oleh sahabat-sahabat besar. Maknanya sahabat-sahabat yang terkenal, yang ialah seperti Ibnu Abbas, apa semua ni lah kan. Cuba sangat supaya tak payah datang dah ziarah. Jadi pembantu dia ni pun rasa pelik juga kenapa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tak suka sangat sahabat-sahabat besar yang datang ziarah masa dia sakit. Tutup pintu je. Sehinggalah ditanyakan kepada pembantunya. Pembantu tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, kenapa? Apa jawapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Sebab aku tak suka. Sebab aku bimbang. Mereka datang menziarahi aku sakit dan bercakap tentang diriku yang hebat-hebat. Memuji aku yang hebat-hebat. Sedangkan aku ni nak jaga hati aku ni nak bertemu dengan Allah. Boleh jadi aku mati lepas ni. Jadi nak jaga. Tak perlu puji-pujian tu. Tak perlu nak kata gitu-gitu gini kepada aku. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah siap-siap berpesan, kalau aku mati, kebumikanlah aku di tempat yang sama macam sahabat-sahabat lain juga. Kat mana? Dekat Baqi'. Bukan dalam kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Itu kamar Sayyidatuna Aisyah. Berdekatan di situ. Kat situ diletakkan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW.
Sayyidina Abu Bakar bukan orang asing pada Sayyidatina Aisyah, ayahandanya. Kan? Kemudian Sayyidina Umar. Boleh sangat kalau Sayyidatina Aisyah nak minta tanam aku kat situ. Ya, itu tempat. Itu ayah aku, itu suami aku. Tapi awal-awal lagi cakap, ya, sama macam orang lain lah, sahabat-sahabat lain. Aku malu untuk berada, ya, di tempat yang maknanya di sisi hamba-hamba Allah yang terlalu mulia, yang sangat mulia. Masya Allah. Ini tawaduknya. Ya, tak nampak langsung, tak ada langsung nak terpesona dengan diri sendiri ke apa, tak ada. Sebab tu, ya, banyak sahabat-sahabat mengajarkan kepada kita dalam muhasabah mereka, mereka ni sampai mengatakan, aduh lah, alangkah baiknya andai aku ni hanyalah pasir yang dipijak-pijak aja. Sebab apa? Sebab menyampah dengan nafsu yang kadang-kadang dengan sebab pujian orang cepat je kembang, cepat je naik. Dia sebenarnya yang menjadikan ujub ni tuan puan sekalian, antara sebab dia adalah kerana banyak dapat pujian. Ya. Jadi tolong jauhkan kita daripada sifat menanti-nanti pujian. Ada orang nanti pujian. Ada orang kadang-kadang buat sesuatu mengharap pada pujian. Sedangkan pujian ni tuan puan sekalian, dalam banyak hal, ada sahabat, ada para wali yang ketika mana orang puji dia, dia kata apa? Aku hampir nak ambil pasir ni dan campak kat mata kamu. Sebab kamu puji aku. Kenapa aku nak campak pasir ni kat mata kamu? Sebab mata kamu tertipu. Mata kamu hanya mampu melihat zahirku. Tapi mata kamu tak dapat melihat batinku. Kalau mata kamu dapat melihat batinku, kamu tak akan puji aku seperti mana kamu puji hari ni. Aku rasa nak lempar je pasir ni kat mata kamu. Masya Allah. Kita walaupun tahu yang kawan tu tertipu, kita tahu kawan kita tertipu. Sebab kita tahu siapa kita, tuan-puan. Betul tak? Kita tahu siapa kita. Memang. Kalau kita ceramah, memang bunyi macam ahli tahajud. Bila ceramah bab tahajud. Kalau kita bercakap, nasihat pada anak, bab apa? Bab puasa sunat, bunyi macam kita lah puasa sunat Isnin Khamis. Tapi kita tahu tak kita tahajud ke tidak? Kita tahu tak kita ni puasa sunat ke tidak? Kita tahu tak kita banyak zikir ke tidak? InsyaAllah kita tahu. Tapi setara orang puji benda yang tak betul pun tentang diri kita, kita kagum kat diri kita balik. Kita tahu semua itu tidak jujur. Semua itu penuh dengan kepalsuan. Kita benar-benar dipedaya oleh nafsu dan syaitan. Terpedaya. Ya, itu memang duduk dalam keadaan keseluruhannya terpedaya. Habis. Semua terpedaya. Yang muji terpedaya, yang dipuji pun terpedaya, sedangkan hakikat sebenar kita tahu. Itu penting kepada muhasabah diri, ya, sahabat-sahabat sekalian. Kata Bishr bin Al-Haris Al-Hafi, ujub itu ialah engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap orang lain beramal yang sedikit. Jadi ini gambaran ujub, ya, terpesona pada diri dalam segala bentuk kebaikan, ya, amalan. Bahkan ada para ulama mengatakan ujub ialah bila mana seseorang itu beranggapan bahawa kemuliaan amal soleh disebabkan adanya sesuatu perkara ataupun sebab, bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Itu pun ada juga ulama kata. Kita jadi ujub ni bila kita kata kemuliaan amal soleh kita ni pun sebab datang daripada diri kita juga. Ya. Contohnya kita kata, oh kita ni baik lagi ni gini. Lepas tu kita kaitkan pula baik kita dengan baik kita, dengan baik yang lagi satu juga. Ya, maknanya yelah sebab saya ni taat suami, balik ke situ pula. Ya, orang kata rajinnya akak ni bersedekah, dia kata. Lepas tu hati kita kata apa? Memanglah sebab kita ni taat suami. Jadi kita ni balik tu ikut kita je. Patutnya kita kena melihat apa? Amalan kita ni adalah ihsan daripada Allah. Amalan kita ni adalah rahmat daripada Allah. Bila-bila masa Allah boleh cabut. Kalau tak tergerak hati tak boleh buat pun. Ya. Setiap sesuatu, bahkan kebaikan dulu, kebaikan sekarang, kebaikan akan datang, semuanya rahmat dan ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan cepat terpesona dengan diri sendiri. Jangan cepat terpedaya dengan diri sendiri. Masya Allah, Allah maha hebat. Allah maha hebat. Kita cerita pengalaman sikit, ya. Aku ngantuk petang-petang ni kan, kena cerita-cerita sikit lah. Sana pukul berapa? Sekarang pukul insyaAllah 10 minit, Ustazah. Pagi kan? Pagi, ya. Ustazah lah yang petang ni.
Tapi Okey. asalnya ada yang join kita daripada Malaysia untuk Facebook tu Ustazah. Okey, Ya. okey. Ustazah nak cerita tuan-puan sekalian ya. Allah nak tunjuk betapa kuasanya Allah dan lemahnya kita. Tak usahlah terpesona dengan diri sendiri. Ini cerita lama lah ya. Mungkin dalam arena dakwah ni mungkin Ustazah kurang lebih dah 23 tahun. Ya. Jadi kan macam rasa macam senang. Mulai rasa benda tu senang. Masuk Ustazah tu, satu ketika tu Ustazah rasa macam tak susah sangat lah nak bagi ceramah ke kan ya. InsyaAllah benda tu senang je. Nak bercakap, ya, nak datang idea. Rasa macam Allah bagi kemudahan. Ya. Tak susah sangat. Jadi macam orang kata apa, kita punya titik-titik otak tu elok minum susu cukup kot. Ya. Dia bersambung tu. Dan otak bersama. Ustazah pernah rasakan demikian. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ya. Jadi tak ada nervous sangat, tak ada apa. Kadang-kadang tengok orang lain kalut-kalut dan nak apalah. Rasa macam alhamdulillah Allah bagi mudah dapat ingat apa ayat-ayat Quran ke hadis ke. Pernah satu ketika Ustazah rasa macam tu. Jadi kalau program-program kat TV ke apa, rasa benda tu macam sebenarnya senang je nak buat. Tuan-puan, Allah tak redha pun dengan perasaan tu. Ya. Allah tak redha pun kita rasa macam benda tu mudah, kita rasa macam kita ni dah senang sangat dah macam tu. Apa yang berlaku? Banyak kali setiap kali terlintas di hati Ustazah benda tu macam senang, macam benda tu dah jadi apa? Bakat kita apa semua. Bila satu hari tu Ustazah live di TV tuan-puan, Allah datangkan, kan ada lada kan, kita makan-makan tu kan ada lada kena tumbuk tu kan. Kita makan tu, lada tu tersangkut kat gigi Ustazah. Ya. Satu lada tersangkut kat gigi, satu lagi ada yang kita makan tu tersangkut dekat ni, kita punya anak tekak. Kecil je, itu pasti kecil. Sebab Ustazah pun bila sebelum masuk TV ke apa, tengok kat gigi tu ada apa kan ya. Tiba-tiba tengah bercakap tuan-puan sekalian, punyalah tak selesa sebab lada tu bergerak-gerak. Bila kita cakap dia macam gerak, macam ke dalam, ke depan, ke belakang macam tu kan. Wah, rasa macam mana nak keluarkan. Lepas tu nervous sangat. Kenapa? Sebab kat sini ada benda lekat. Macam tulang. Tapi bukan tulang, macam benda-benda kecil-kecil je. Ya Allah, Ustazah tak dapat nak sembunyikan nervous kita tu. Sampai bila berhenti 15 minit kan, lepas tu masuk iklan, producer tu tanya, Ustazah, muka nampak nervous sangat lah, dia kata. Suruh senyum sikit. Dia tak tahu ni cerita kat dalam kita punya ni kan. Masa tu saya terasa maha hebatnya Engkau ya Allah. Kau boleh ajar, kau boleh didik, kau boleh tegur hamba kamu hanya dengan orang kata apa, Allahu Akbar ya. Lada kecil tu. Kau boleh tegur hamba Engkau untuk tahu kamu terlalu lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, hanya dengan aku datangkan satu benda yang letak kat sini je, tumpang kat anak tekak kita ni. Ya Allah, macam tu, kejap macam tu bercakap. Live kan. Memang nervous sangat tuan-puan sekalian. Tapi Ustazah rasa ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tegur sungguh. Jadi rasa macam, ya Allah ya Tuhan, ya istighfar banyak-banyak. Lepas tu memang jadi pengajaran. Dia banyak lagi pengalaman-pengalaman yang tak sempat nak cerita semua hari ni kan. Ya. Tapi jadi pengajaran pada saya. Apa dia? Sekelip mata. Kalau Allah nak bagi kamu tak ada idea, sekelip mata. Sekelip mata. Kalau Allah tak bagi kamu bercakap, sekelip mata. Sekelip mata. Semuanya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Boleh bercakap sikit, ya, boleh faham sikit, boleh ada idea sikit, boleh bersambung-sambung kita punya huraian tu, semua datang daripada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, jauhlah daripada sifat ujub, terpesona dengan diri sendiri. Sebab Allah cuma nak bagi uji kat kita je. Uji, kau ada bakat sikit, kau ada kelebihan sikit, Allah nak bagi tumpang uji je. Tak payah kita nak mendabik dada, nak terpesona, tak payah. Sebab apa? Kalau kita lulus ujian tu, syukur pada Allah. Tapi kalau ujian tu jadi musibah,
Ya, ujian tu makna jadi apa? Jadi jalan menjauhkan diri kita daripada Allah. Itu musibah yang sangat besar. Jadi hati-hati jaga diri kita supaya tidak mudah ya ujub dengan amalan kita sendiri. InsyaAllah Ustazah, bagaimana pula dengan riya dan takabur juga? Baik. Ustazah sebut sikit lagi pasal ujub. Boleh ya? Nanti kita pindah pada riya dan takabur. Okay. Ya? InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Ujub ni juga, ya, dia sangat halus. Dia kadang-kadang disandarkan kepada wujud diri kita sendiri dan harta benda yang kita ada. Contoh macam kita bagi sedekah, ya, yelah sebab saya ada duit, macam tu. Ya, saya ni dapat pergi haji ni pun sebab ada duit. Kalau tak ada duit, mana dapat pergi haji? Kita punya ayat-ayat tu, itu ayat-ayat terpesona tau pada apa yang kita ada. Dia apa bendanya, apa sekalipun para muslimah, sandarkan kepada Allah. Ya, ada ramai je orang ada duit tapi tak jadi tetamu Allah pun, kan? Tapi ada ramai juga orang yang tak ada duit tapi Allah takdirkan dia sampai. Ya, Allah panggil dia, Allah jadikan dia tetamu Allah. Jadi kita tu kena jaga diri kita. Sebab dia senang je sifir dia, apa yang ada kat hati ni dicedok keluar oleh senduk yang namanya lidah. Keluarkan rasa tu, didengari oleh orang lain. Jadi daripada kita akan sibuk dengan pemikiran, dengan perkataan yang hanya menggambarkan kita sebenarnya terpesona kepada diri kita sendiri. Masuk mesyuarat, hebat je pandangan kita. Hampir semua pandangan kita diterima dalam mesyuarat. Kita mula merasakan mesyuarat ni jadi mudah bila kita ada. Sebab apa? Kita straightforward. Bagi pandangan, orang terima, meletup-letup. Masya Allah. Kalau kita tak ada, tahu mesyuarat mesti lama. Mesti tak apa-apa. Kesian kat kita, ya. Sedangkan Allah boleh bagi idea tu pada orang lain. Pada fikiran orang lain. Cuma Allah tumpangkan kat kita sebagai ujian. Sebab itu, dalam kaedahnya, ramai orang soleh berkata, saat yang aku rasa nak bercakap sangat, lebih baik aku diam. Saat yang aku rasa nak diam sangat, lebih baik aku cakap. Kenapa buat macam tu? Sebab kadang-kadang bila kita rasa trigger sangat nak bercakap ni, dia bersama dengan nafsu yang rasa apa? Terpesona dengan idea tu. Aku ni ada idea mantap ni. Ya, dengan hujahnya, dengan apanya. Jadi rasa seronok nak bercakap. Pada waktu itu pilihlah diam. Tapi pada waktu diam kan, nak diam, tak ada idea nak cakap. Takut nak tanya, takut salah lah apa lah. Bercakap lah. Itu insyaAllah ia tak mendatangkan penyakit kepada kita. Tengok. Cara nak jaga diri tu. Ya. Baik, sekarang kita lihat tentang persoalan ya, riak. Kita sentuh sikit-sikit dulu ya, nanti kita buka soalan. Ustazah nak bacakan dulu surah Al-Qasas ayat 83 surah ini sangat signifikan ya, ayat ni sangat signifikan sekali dengan apa yang kita bincangkan juga pada hari ini. Ujub, riak dan takabur. Surah Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Sadaqallahul Azim. Negeri akhirat itu kami tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Jadi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat itu, dia bukanlah orang yang hidup bertujuan untuk mendapat pangkat, pengaruh, pujian, ya. Dan orang-orang yang benar-benar mengharapkan akhirat ni, dia tidak mau hidupnya dipenuhi ataupun dia melakukan sebarang kerosakan. Jadi akhir zaman ni cabaran sangat. Nak macam-macam, nak harta, nak jawatan, nak pangkat, nak gelaran, ya, nak pengaruh, nak follower. Buat sikit-sikit nak tengok like berapa. Masya Allah, nak jaga hati. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah. Semuanya dalam bentuk tools yang sama, teknologi juga. Ya. Macam mana kita boleh memanfaatkan akan jadi bermanfaat. Bagaimana kalau kita tak berhati-hati akan menjadi jalan kemudaratan.
Pastinya tidak semata-mata merosakkan mata, merosakkan telinga, tapi yang lebih dalam dan jauh yang menjadi kemudi kepada mata telinga adalah hati. Jadi bila sebut tentang riak ni, maknanya apa? Adanya dalam hati manusia itu, dalam hati seseorang itu, apa dia? Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan itu untuk meraih perhatian, ya, pujian daripada makhluk, daripada orang lain. Kita tengok ya tentang riak tadi, tuan-puan sekalian. Riak ni kalau bahasa mudahnya mempamer, menunjuk-nunjuk. Itu riak. Jangan ada orang berpakaian untuk menunjuk-nunjuk, ya. Jangan ada orang melakukan sesuatu untuk menunjuk-nunjuk. Sebab tujuan menunjuk-nunjuk dalam riak ni adalah untuk mencari kemasyhuran dan kedudukan. Riak ini hukumnya haram. Kalau tengok kepada makna riak itu sendiri, ia dikaitkan dengan ibadah. Maksud dia, seseorang itu melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Dia tak kata riak kalau buat jahat. Saya saja nak riak-riak ni, buat jahat ni kan, biar orang kata saya jahat. Tak ada pula macam tu kan ya. Bila kata riak ni, dia buat benda baik. Dia buat amalan ahli syurga. Dia pakai pakaian ahli ibadah. Dia pegang Quran. Dia nampak macam ahli ibadah. Tetapi tuan-puan sekalian, tujuan dia bukan Allah. Tujuannya adalah kemasyhuran, kedudukan dan pandangan makhluk. Dengan sebab itulah tercetusnya riak. Ya, kerana dalam hati tu ada hubbud dunia. Ada cinta kepada dunia. Cinta kepada pujian, cinta pada kedudukan, cinta kepada harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan dilalaikan dengan apa? Dengan kamu akan sibuk dengan mengumpul. Hari ini orang mengumpul jawatan, orang mengumpul gelar dan pangkat, orang mengumpul follower, orang mengumpul apa ya? Mengumpul harta, mengumpul duit. Masya Allah, sampai orang kata apa? Terburai agama tu. Ya, sampai hilang ketakwaan dan iman. Kerana apa? Kerana busy untuk mengumpul puji-pujian. Tak seronok seorang je puji kita. Tak best 10 orang je pengikut kita. Yang bestnya berapa? Jutaan. Tuan-puan sekalian. Ya, kalau tengok siapa? Siapa ya? Contoh artis Hollywood ya. Sampai ada ratusan juta dia punya follower dia. Kan? Tapi dia tidak beriman pun pada Allah. Ya, tak ada nilai pun. Jangan lihat kat situ. Ada ulama-ulama, ada wali-wali Allah. Langsung Instagram pun tak ada. Ya, Facebook pun tak ada. Masya Allah maknanya kalau zaman sekarang tak ada medium tu, mungkin yang dengar, yang ikut dia mungkin 10 orang je. Kat mana kat pondok dia tu? Tapi jangan dinilai itu. Jangan kita kata itu menjadi penanda aras kedudukan seseorang di sisi Allah. Tak, bukan itu penilaian dia. Ya, jadi Masya Allah nak kena jaga. Qalbun salim, nak kena jaga hati selalu. Pagi ni hati kita benar, belum tentu tengah hari hati kita betul. Ya, jadi nak kena jaga selalu. Kita mungkin ada juga waktu-waktu kita berehat daripada menjaga hati kita. Waktu-waktu kita terlalai daripada menjaga hati kita. Tapi syaitan tak ada rehat daripada menyelewengkan hati kita. Jadi nak kena jaga selalu. Ya, nak kena beringat selalu. Muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Ya, ada satu ustazah tadi ada catat ya hadis Nabi SAW. Nabi kata macam mana tuan-puan sekalian ya? Nabi sebut inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u yaqulu Allah azza wa jalla idza juziya an-nasu bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jaza. Ustazah takkan terjemahkan sebab Ibu Doha pandai bahasa Arab. Oh, tidak Ustazah. Daif.
Qalil jiddan Qalil atau jiddan. mutamakin. Syuaya. Masya Allah, ibu-ibu Doha dan semua yang duduk kat negara Arab, tolong ambil peluang untuk menguasai bahasa Arab. Ya, Masya Allah, al-lughah al-arabiyah jamilah jiddan, Masya Allah. Hanya dapat dinikmati kepada orang-orang yang telah menikmatinya. Baca Quran pun Masya Allah, lazatnya bila kita dapat memahami, kita dapat mendalami bahasa Arab tu. Ya, baik. Maksudnya ialah, Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang paling aku bimbang terhadap nasib kamu, iaitu satu bencana yang akan menimpa kamu. Bukan COVID-19 ya. Yang paling Nabi bimbang terhadap bencana yang akan menimpa kamu ialah asyirkal asghar, syirik yang tersembunyi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia syirik yang tersembunyi itu? Jawab Nabi, riya. Kamu buat sesuatu, kamu pamer pada orang lain. Kerana kesan daripada pamer itu kamu tahu. Apa dia? Orang akan terpegun dengan kamu. Orang akan mulai memuji kamu. Kesan daripada ramai yang puji kamu, akan ramai yang kamu dapat pengaruhi. Kesan daripada itu, ada jabatan boleh jadi, ada jawatan boleh diberi, ada kedudukan yang kamu akan raih, ada harta, ada peluang, ada duit akan masuk juga contohnya. Banyak implikasi daripada riak yang sebenarnya diinginkan oleh nafsu serakah kita. Ya, walaupun Nabi kita riak, tapi intipati busuk yang ada pada riak tu banyak sangat. Kerana kesenangan kita terhadap makhluk. Kerana kecintaan kita terhadap dunia. Kerana kerakusan kita terhadap jawatan, harta, kedudukan, pujian. Sebab tu kita rela riak. Kalau orang tak nak semua tu, nak buat apa riak? Betul tak tuan-puan? Orang tak nak semua tu, tak ada kisah orang tengok ke tak tengok, nak buat apa dia riak? Dia tak ada keinginan lain selain daripada menginginkan pandangan Allah. Nak buat apa dia riak? Betul tak tuan-puan? Nabi kata riak. Dan Allah telah pun berfirman kepada golongan yang riak itu, ketika mana manusia akan dibalas segala amalnya, apa yang Allah akan firmankan kepada golongan itu? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergilah kamu cari habuan daripada orang yang kamu nak tunjukkan amalan kamu dulu. Pergi cari ke akhirat ni. Ya. Cuba tengok kalau mereka boleh beri kamu ganjaran, balasan. Allahu Akbar. Pasti tak boleh. Ya, bayangkan akhirat besok, apa pula ceritanya tiba-tiba ya ada orang datang kat kita minta ganjaran daripada kita. Kita tanya balik, ganjaran apa? Dulu kan kita tunjukkan, kan dulu saya tunjukkan dekat kamu solat saya tu. Saya pun sedekah tu nak tunjuk kat ustazah lah, ustazah. Ustazah tolonglah bagi ganjaran kat saya. Apa benda ustazah mau banyak urusan akhirat besok kan? Ya. Maknanya kita pun belum tentu nak bagi ganjaran apa kat orang. Tak mungkin, tak mungkin. Ini satu semacam penghinaan Allah kepada manusia yang dulu riak. Sekarang macam tak ada urusan dengan Allah. Kamu nak minta apa dengan aku? Nak minta pahala? Nak minta ganjaran? Sedangkan masa kamu buat amalan tu, tak ada aku pun dalam perhatian kamu. Bukan aku menjadi niat kamu. Kenapa hari ni datang minta ke aku? Macam itulah lebih kurang kita nak faham. Kamu buat dulu sebab seminah tu. Kamu nak tunjuk pada timah. Kamu nak tunjuk pada 10 orang. Ibu Doha gitu. Pada waktu tu kita buat. Sekarang pergi balik kat dia orang, tanya apa dia orang boleh bagi kat kamu. Allahuakbar. Jadi hinalah kita akhirat besok. Wal-iyazubillah. Yang orang lain minta pahala daripada Allah. Ya, minta pertolongan daripada Allah. Minta segala rahmat daripada Allah. Kita tak habis-habis. Daripada dunia sampai akhirat duduk kat tapak kaki orang. Sebab apa? Nak minta itu, nak minta ini. Kat dunia ni nak minta pandangan, nak minta pujian, nak minta jawatan. Boda itu, boda ini. Akhirat besok datang lagi. Minta kok ada ganjaran lagi. Kok ada habuan lagi. Siapa yang boleh bagi? Illallah. Kecuali Allah. Kemudian,
Ibnu Abbas bertanya. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan pada satu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya melakukan sesuatu dan saya mengharapkan keredaan Allah. Tapi saya nak juga orang tengok yang saya buat. Hargai jugalah sikap dan usaha saya." Lalu Nabi pun berdiam diri je, tak jawab pun. Maknanya bila ditanya, yelah saya sedekah ni pun memang minta pandangan Allah. Tapi yelah kalau orang tengok, orang puji pun okey juga. Macam tu ya. Kalau orang hargai pun bagus juga. Jadi dia tu banyak dia punya niat tu. Nabi diam. Jadi bila Nabi diam ni kadang-kadang jadi takrir jadi memberi maksud. Diam Nabi ni kadang Nabi tak berkenan. Nabi diam. Maknanya Nabi tak meredakan benda tu berlaku lah. Maknanya tak boleh buat macam tu. Dan langsung Nabi menjawab. Nabi diam dan Nabi tak menjawab Kemudian turunlah ayat. Turun ayat Quran. Ayat yang mana? Surah Al-Kahfi. Ayat last sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesiapa pun dalam ibadahnya. Maknanya apa? Tak boleh disamakan dalam niat kita tu sambil-sambil nak pandangan Allah, nak juga pandangan manusia. Sambil-sambil nak pahala daripada Allah, nak juga jawatan, ganjaran daripada manusia. Itu tidak boleh jadi fokus dan perhatian kita. Ini jawapan dia ada dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita takut sangat. Takut sangat kalau ditimpa penyakit yang namanya penyakit riak ini. Okey, Ustazah nak bawa kepada takabur tuan-puan sekalian. Mari kita lihat takabur. Takabur ni maknanya sombong, bongkak, berasa diri lebih tinggi daripada orang lain dari segi kesempurnaan kedudukan, keturunan, kesempurnaan wajah dan sebagainya. Untuk orang yang takabur, yang dia rasa macam semua ni bukan level dia. Kadang takabur ni tuan-puan halus sangat. Halus sangat. Kalau kita kan, contoh macam ni. Kita buat kenduri, kita panggil orang kaya je. Ini bukan saya kata orang tu takabur, tapi kita nak merawat jangan sampai kita ada penyakit takabur. Bila kita kenduri, bila kita buat majlis, nak orang yang kita rasa yang maknanya level yang kaya-kaya, nak ngajak anak-anak yatim, orang susah ni sekarang, cara berpakaian pun tak sama macam geng-geng kita contohnya. Jadi kita pandang orang ni pun kita nilai melalui material. Ini penyakit akhir zaman ada dua penyakit yang besar sangat meruntuhkan sebuah tamadun, termasuk tamadun Islam dulu. Apa dia? Pertama, materialistik. Yang kedua, individualistik. Setara tamadun Islam yang hebat tuan-puan sekalian sampai akhirnya datang masa zaman Khalifah Uthmaniyah. Dua faktor ni dilihat adalah faktor ataupun penyakit yang mulai menimpa pada saat-saat akhir sebelum kemerosotan dan kejatuhan. Apa penyakit dia? Iaitu penyakit materialistik dan individualistik. Penyakit semua benda nak dipandang dengan pandangan mata zahir, kebendaan. Dan penyakit ananiyah, keakuan yang tinggi. Individualistik ni keakuan. Ego. Keakuan yang tinggi. Tak fikir pun orang lain. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita sebut tentang takabur ni, dia ada simptom-simptom dia. Dia tak terus nampak sombong, bongkak macam kita bayangkan apa ni. Macam kita bayangkan dalam filem kan Tak ada. Dia kadang halus. Dan Allah tidak redha dengan sombong takabur ni walaupun sebesar zarah. Walau sebesar zarah Allah tak redha. Sebab itu santuni orang miskin tuan-puan sekalian. Santuni orang miskin. Nabi SAW pun minta
minta bersama dengan orang miskin kat dunia, bersama dengan orang miskin kat akhirat. Sebab apa? Kita takut kita ni dah mula ada level kita sendiri dah. Ni bukan level kita. Ni lekeh-lekeh je ni orang ni. Ya. Kita ni golongan businessman yang hebat-hebat. Takkan nak join dengan puak-puak ustaz ni ya. Yang naik motor cabuk je pun contohnya. Kita mungkin tak cakap dengan mulut. Tapi hati kita menggerakkan tindakan kita. Ya, dia WhatsApp pun tak layan. Cuba kalau orang kaya yang WhatsApp. Ya, yang penuh nama kat depan tu. Tan Sri, Datuk Sri, Tun, segala macam. Miss call kita. Macam mana kita? Sanggup berhenti kereta tau kat tepi jalan. Sanggup berhenti kereta tepi jalan, letak kon tu. Rupanya nak ngangkat Tan Sri telefon. Kenapa kita jadi macam tu? Tapi ada satu orang jiran kita yang miskin telefon 5 hari kita biar miss call. Tak tahu telefon pun. Sampai kita bertemu kat dia tepi jalan, dia kata, kenapa tak angkat telefon dia? Oh ya ke? Tak perasan. Puan-puan sekalian, tanya diri kita, kenapa kita double standard dalam melayan orang? Kenapa? Tu soalan ni, jawab sendiri. Ya? Masya Allah tuan-puan sekalian, hargai setiap orang dalam hidup kita. Setiap orang dalam hidup kita ni ada peranan dia. Bila kita menyantuni, kita menghargai, insya-Allah akan terkikis sifat takabur dan sombong daripada diri kita. Ya, semiskin mana pun orang tu, sesusah mana pun, kita nampak dia tukang sapu je pun, ya, dengan pakaian uniform yang semua orang pakai, semua yang membersihkan bangunan tu pakai yang sama. Tapi bayangkan kalau dia tidak ada, kita duduk dalam bangunan yang mungkin busuk, berkuman, bakteria dan sebagainya. Belajar menghargai setiap orang. Melihat setiap orang berperanan yang sangat besar dalam kehidupan kita, insya-Allah menjadikan kita ini ya hilang sifat sombong. Adapun ya memahami sifat takabur yang besar sekali tuan-puan sekalian adalah takabur ini adalah orang yang berpaling daripada kebenaran. Jadi kalau tak ikut kebenaran pun takabur. Ya tak ikut Islam, ya maknanya dia fikir ada yang lebih baik lagi daripada ajaran yang Allah turunkan. Ya, kesombongan yang demikian itu juga adalah takabur. Bahkan ada takabur tu tuan-puan dalam bentuk pakaian pun ada. Siapa-siapa yang memakai pakaian dengan rasa untuk menunjukkan status dia. Ya, maknanya aku ni status lain ni, tengoklah pakaian aku. Tengoklah kenderaan aku. Tengoklah aksesori aku. Dia pakai dengan sebab nak membezakan level dia dengan orang lain. Allah benci dengan pakaian dan sifat tersebut. Tengok ya sahabat-sahabat. Jadi kita ni nak tawaduk je. Tak ada nak meninggi-ninggi diri, tak ada. Ikut je apa yang Allah suka kan. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibir. Tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat debu daripada sifat takabur. Takabur yang paling jahat sekali ialah sifat takabur yang menyebabkan seseorang tidak suka menggunakan kemanfaatan sesuatu ilmu yang diterimanya, tidak suka menerima apa-apa yang hak dan benar, dan tidak suka mengikut jalan yang benar itu. Ajak kepada kebenaran, tak suka. Tak nak dengar. Dia percaya dengan apa yang dia buat je. Dia percaya dengan cara berfikir dia je. Ya, jangan kata nak nasihat orang macam ni, nak tegur, dia tak nak dengar. Dia cuma nak hadir dalam hidup dia pengampu-pengampu dia je. Nak nasihat, orang tak berani. Tuan-puan, mungkin antara tanda yang kita kena ambil berat juga, kita takut kita ni hilang sifat tawaduk, ada sifat takabur, ialah ketika mana orang tidak rasa selesa untuk memberikan teguran kepada kita. Ya, kita takut kita ni ada tunjukkan cara ke, karakter ke, yang seolah-olah kita ni macam bagi mesej kepada orang ramai, kita tidak senang menerima sebarang teguran dan nasihat. Jadi menyebabkan orang tak berani nak tegur kita. Tak berani nak nasihat kita. Dan tidak Allah hadirkan dalam hidup kita orang yang memberi nasihat kepada kita ataupun orang yang memberi teguran kepada kita. Kita macam terbiar je kat dunia ni. Terbiar dengan keujuban kita kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita adalah orang terbiar. Macam mana nak kata orang terbiar? Dia panggil apa ya? Kalau orang kita macam gelandangan.
Tapi kita perasan kita hebat. Tapi kita gelandangan yang terbiar. Tak dijaga pun. Allah biarkan, Allah lepaskan. Kenapa? Kamu sombong, kamu takabur. Kamu rasa Jadi diri kamu tertipu ya Ustazah. Jadi macam tertipu. Betul. Memang tertipu, memang tertipu. Ya, dunia ni menipu sangat. Ya, apa yang ada ni secara zahirnya. Ada hikmah ya, mana? Okey, alhamdulillah ada kat sebelah Ustazah. Sebab Ustazah baru mengajar hikam bab tu. Bab di mana sekejap ya, minta apa? Sabar untuk Ustazah cari bab tu. InsyaAllah. Boleh Ustazah. Sebab baru je Ustazah bercakap pasal tu dekat dalam. Okey. Hikmahnya berbunyi, al-akwanu zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Dunia ini zahir dia tipu daya. Batin dia baru ada pengajaran dan iktibar. Fan-nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Ada pandangan, namanya pandangan nafsu. Pandangan nafsu hanya lihat pada zahir yang menyebabkan kita penuh dengan tipu daya. Wal qalbu, tapi pandangan mata hati, yanzuru ila batini ibratiha. Pandangan mata hatilah yang akan melihat kepada ibrah, hikmah di sebalik sesuatu yang nampak secara zahir dengan mata. Ya, jadi kalau pandang dengan mata biasa, boleh jadi mata nafsu, semua pandang zahir, memang tertipulah. Penuh dengan tipu daya. Kita rasa macam kita hebat, tak ada orang tegur kita. Rupa-rupanya kita gelandangan. Itulah bahasa dia. Hebatlah kita ni, tak ada orang nasihat kita, tak ada orang tegur. Maknanya kita ni betul manja, rupanya gelandangan. Allah biarkan. Tak ada orang nak tegur kamu. Kenapa? Allah tak redha dengan kesombongan, takabur yang ada pada diri kita. Rasa kita betul dan kita tak pernah sudi untuk menerima kebenaran. Ya, kita tak mencintai kebenaran. Tuan-puan, kalau kita memang nak jadi orang baik, ada orang tegur kita, walaupun yang tegur tu tak ada pelajaran tinggi, yang tegur tu tak ada kedudukan tinggi, tapi kerana cintanya kita kepada kebenaran, kita akan menghargai orang yang tegur kita tu. Ya, itu cinta kepada kebenaran. Kita nak jadi orang yang benar, orang yang soleh, yang benar-benar soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada soalan tuan-puan sekalian? Silakan. Terima kasih Ustazah. Sebenarnya kalau boleh kita nak dengar banyak lagi ni gedung ilmu Ustazah. Kita tengok buku-buku kat belakang tu pun masya-Allah. Tak cukup. Minta maaf, saya tak sempat nak nak susun. Bukan Ustazah. Maksud saya banyaknya ilmu. Tapi itulah subhanallah banyaknya ilmu Ustazah yang kita kalau boleh nak share lagi. Memang sejam lebih ni tak cukup. Jadi macam mana pun sebagaimana yang kita dah janjikan pada peserta sebelum ni, ramai yang nak bertanya soalan ni Ustazah. Jadi insyaAllah kita macam mana Ustazah nak berhenti rehat dulu sekejap? Ustazah rasa boleh untuk 2 soalan sebab Ustazah pukul 4 ada appointment lain, pukul 5 ada appointment lain. Dah menanti dah kat luar rumah. Oh masya-Allah. Jadi kalau macam tu kita rebutlah masa yang memang lebih daripada emas ni, subhanallah. Silakan jemput peserta yang nak bertanya soalan. Sila unmute ya. Okay, kita alu-alukan soalan daripada peserta. Okay, ada ke? Kalau tak ada, saya kemukakan dululah soalan kepada Ustazah. Sebab ini daripada soalan yang diberi kepada kami sebelum ni. Soalannya, dari pengalaman Ustazah sendirilah. Bagaimanakah cara kita menjaga hati daripada sifat wujud riak takabur ni bila berdepan dengan pujian dan penghormatan, dan macam mana kita nak nasihatkan juga orang lain untuk bantu kita menjaga hati, insya-Allah. Silakan Ustazah. Wallahu alam, Ustazah cuba jawab ringkas ya. Dia sebenarnya sahabat-sahabat semua dikembali kepada apa yang menjadi perhatian dalam hati kita. Fokus kita ke mana? Kita ada 2, satu benda dekat, satu benda jauh. Benda dekat penuh dengan tipu daya. Benda jauh adalah hakikat yang sebenar yang kita akan hadapi. Maksud Ustazah, yang dekat itu adalah dunia, yang jauh itu adalah akhirat.
Okey? Kemana perhatian kita? Kalau perhatian kita, tenaga kita, masa kita, kesungguhan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, semua kita tumpu longgok untuk dunia je, maka habislah kita untuk akhirat. Tapi kalau kita gunakan ilmu yang Allah bagi pada kita, masa yang ada, muda yang ada, nikmat yang ada, harta yang Allah bagi, semua kita gunakan apa? No, tumpuan kita akhirat. Maka untuk orang yang seperti ini, ya sahabat-sahabat semua, Allah jamin 3 perkara. Siapa jadikan akhirat nak memberi, rasa dah cukup sangat, banyak sangat dah ada kat dia ni. Sebab tu Nabi tunjuk, tuan-puan sekalian, SAW tunjukkan. Ada sedikit yang apa ni Nabi tunjuk, rumah Nabi SAW tak ada simpanan dalam almari ke, dalam peti ais ke apa ya. Lebih pada 3 hari. Itu pun dah rasa nikmat sangat dah. Dah rasa nikmat sangat dah. Tapi kita simpanan berpuluh-puluh ribu pun rasa macam miskin. Kenapa? Kita duk banding kawan kita ada simpanan 1 juta. Jadi Allah bagi kat kita hati jiwa miskin. Sebab tu bila nak memberi rasa tak cukup. Rasa nanti boleh jadi kaya, boleh jadi miskin. Ya, rasa macam tak capai impian kita nak jadi jutawan. Itu jiwa miskin. Tapi bagi orang yang pandang akhirat, fokus di akhirat, Allah beri hati dia kaya. So bila benda tu ada, dia dapat menghindari daripada penyakit-penyakit yang kita sebut tadi. Ya. Jadi sebab tu dia nak kena tumpu muhasabah, bagi fokus pada akhirat. Dan orang yang nak akhirat ni tuan-puan, Allah bagi dunia kat dia. Tetapi dalam keadaan dunia tidak menjadi terliur untuk dia. Allah bagi dunia tapi dia tak terliur pun dengan dunia tu. Allah boleh bagi dia pangkat tapi hati dia dah selamat daripada pangkat. Allah boleh bagi dia harta tapi hati dah selamat daripada harta. Jadi sebab itu kadang-kadang kita doa, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku ya kekayaan pada waktu yang aku tak nak pun kaya. Bagi masa tu. Ya, jangan bagi masa kita nak sangat tu, takut jadi musibah, jadi berat nanti. Jadi kalau masalah tak nak kaya, tak nak dah. Tiba kaya, insya-Allah dapat kita uruskan dengan baik. Masa yang terlalu nak kaya tu nanti kedekut jadinya. Ya, jadi orang yang nak akhirat ni Allah jamin apa dia? Yang ketiga, Allah berikan. Wa atathu dunya, datang kepadanya dunia tapi dia raghimah. Raghimah ni maknanya dia tak terikat dengan dunia tu. Dia bebas, ya, hati dia tak terikat pun dengan dunia tersebut. Jadi itu antara penyelesaian yang terbaik juga, insya-Allah, untuk kita ni sentiasa dipimpin oleh Allah supaya selamat. Jangan kita terfikir kita layak untuk jawatan tu, jawatan ni. Kita tak tahu pun kita macam mana. Entah hari dapat jawatan tu je nanti kan sakit ke apa kan. Jadi jangan terpesona, jangan dengan diri sendiri, sandarkan hidup pada Allah. Ustazah nak bagi, Puan Mona, Ustazah nak bagi cara Okay. Untuk semua tadi, tiga-tiga tadi, insya-Allah boleh valid dengan cara ni, insya-Allah. Pertama, apa dia? Tak nak ujub, tak nak riak, tak nak takabur. Pertama, memperhalusi niat. Itulah kerja kita siang, malam, pagi, petang. Dalam kitab At-Tabaqat, ya, ada diceritakan macam mana Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz berhenti bercakap bila dia mula rasa yang dia rasa macam hebat juga yang aku cakap ni. Lalu dia berhenti, pendek jadi khutbah pada hari tu. Ditanya oleh sahabat-sahabat tu, kenapa hari ni khutbahnya pendek? Tak macam masa-masa lain tu panjang. Dia kata sebab tadi terlintas ke hati aku mulai berkhutbah tidak kerana Allah, tapi kerana benda lain. Jadi tak perlu dah meneruskan kata-kata yang tidak kerana Allah ni, tak payah dah. Tak perlu dah. Hanya jadi beban je nanti kan. Lalu berhenti
Dan Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada kejahatan dalam diriku. Tolong buat sama-sama kita buat. Kena banyak. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan dalam diriku sendiri. Ada je lintasan-lintasan jahat tu, berlindung. Yang kedua, tak nak ujub, tak nak riak, tak nak takabur. Mulakan setiap perkataan, perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillah dan La haula wala quwwata illa billah dan Tawakkaltu ala Allah. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan itu akan jadi penyelamat kita daripada terjebak kepada penyakit-penyakit hati. Kita buat sesuatu, Bismillah. Dengan nama Allah. Bila kita sebut Bismillah, macam yang disebut Man lam yabda bi Bismillah fahuwa abtar. Siapa yang tak mulakan sesuatu tu dengan Bismillah, dengan nama Allah, maka ia akan terputus dengan Allah. Jadi kita tak naklah benda kita buat terputus. Tak ada makna apa-apa. Sebab kita tak sebut nama Allah. Jadi bila kita buat sesuatu, Bismillah. Bismillah betul-betul Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita sedekah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sahabat ustazah, tuan-puan sekalian, masa tu dalam mesyuarat, bila nak letak program ni, jadual program ni, sebab benda tu boleh berubah kan? Benda tu boleh je Allah halang ni pada berlaku. Dia nak letak tu, dia baca kuat, dia baca Bismillah, Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Dia tulis. Maknanya dia menyandarkan benda tak mungkin berlaku kecuali dengan rahmat Allah. Keizinan. InsyaAllah siapa yang buat macam tu, perkataan dia, perbuatan dia dimulakan dengan Bismillah, kemudian sandarkan pada Allah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang daripada Allah. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, kena kenal diri kita. Apa ni, Ustazah minta seminit je insya-Allah. Ustazah nak tutup handphone pula. Ustazah pun ada kuliah online juga tuan-puan tadi. Ustazah sebagai pendengar sepatutnya. Jadi Ustazah on tapi Ustazah record. So maknanya nanti malam Ustazah kena dengar. Record balik sebab sambil 3 benda buat. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi record. InsyaAllah nanti Ustazah dengar balik sebab benda tu tentang SOP yang Ustazah kena jaga untuk online exam. Masya-Allah. Moga Allah mudahkan Ustazah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Yang ketiga adalah kenal diri. Kenal diri sebab macam ni. Kalau kita kenal diri, kita tak akan ujub, kita akan riak. Sebab kita ni macam ni. Untuk diri kita ni kena banyak guna kata imbuhan di. Maksud Ustazah macam ni. Kita bukan yang mengkayakan orang. Sebab kita rasa kita mengkayakan orang, memandaikan orang, kita jadi ujub, kita jadi riak. Tapi bila kita kata kita dikayakan oleh Allah, dicerdikkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, nampak tak lemahnya kita? Jadi kita pasif lah Ustazah. Sifat yang pasif. Kena pakai betul. Kena gunakan sifat yang pasif tu. Jadi kita kenal diri kita, tak ada apa-apa pun. Kecuali semuanya dimudahkan oleh Allah. Orang yang mengetahui kadar dirinya selalu melandaskan tindakannya kepada
keredaan Allah. Tak ada apa pun. Kalau rasa kita cantik, kita dicantikkan oleh Allah. Kalau rasa kita hebat, kita dihebatkan oleh Allah. Kalau rasa kita kaya, kita dikayakan oleh Allah. Maka besarkanlah Allah. Ya, bukan besarkan kita. Sebab apa? Kita ni di. Allah nak pindah ke orang lain anytime, bila-bila masa. Allah nak cabut daripada kita anytime, bila-bila masa. Masya Allah, hanya jadi ujian je. Kita pun tak dengki ke orang. Kenapa? Orang tu pun juga. Dikayakan oleh Allah, dicantikkan oleh Allah, ya, dikuatkan oleh Allah. Sebab Allah nak uji dia. Ya, jadi tak usah pula Allah uji dia, kita pula sibuk-sibuk tengah-tengah tu dengki ke orang tu. Pasal apa? Kan ya? Jadi hati kita senang bila kita kenal hakikat diri manusia yang sebenar dan betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu sebenarnya strategi yang sangat baiklah Ustazah. Terima kasih banyak Jazakillah khairan share dengan kami. Jadi last soalan ya Ustazah, boleh Okey. Ini pun daripada peserta. Bagaimana boleh kita bezakan antara sifat riya dengan niat kita nak bagi inspirasi pada orang lain? Contohnya macam yang sekarang ni kita ada social media, kita post dalam Facebook ke, Instagram ke, mengenai kehidupan kita. Kalau letak caption tu sikit, moga-moga Allah akan bagi rezeki pada orang lain juga. Jadi orang kata semangat untuk tengok kejayaan kita, anak-anak dan sebagainya. Macam mana tu Ustazah? Macam mana beza? Kita sendiri yang insya-Allah boleh membuat pertimbangan terhadap apa yang ada dalam perhatian kita. Orang lain tak dapat nak hukum benda tu, tak tahu, ya. Soal benar-benar inspirasi ke, memberi inspirasi ke apa ke, tu kita sendiri. So macam mana kita nak timbang? Dengan melihat keuntungan yang datang selepas itu. Kalau nak memberi inspirasi, apa yang kita nak? Pahala daripada Allah, pandangan Allah, keredaan Allah. Tapi bila kita tunjukkan benda tu, kita nampak dah jawatan, nampak dah peluang projek, nampak dah kalau jual apa-apa laku, nampak dah begitu begini macam-macam. Kita tahu. Kita boleh, kalau kita bagi perhatian untuk muhasabah diri, semua tu akan keluar. Jadi kalau itulah keuntungannya, semuanya dalam kerangka keuntungan dunia, maka yang kita buat itu sebenarnya secara halus. Itu adalah terjebak dalam mempamerkan kerana meraih keuntungan-keuntungan tadi. Ya. Jadi kalau memang, jadi benda tu kena diperhalusi juga, tak sentiasa kena jadi approach pada kita. Sebab ada masa iman kita turun naik. Ya, ada masa sesuai kita buat, ada masa tak sesuai, kena tengok sian kat diri kita juga, ya. Bahkan lebih baik tuan-puan sekalian, cari jalan supaya memberi inspirasi tu kita mendatangkan orang lain. Ada banyak cara kan nak memberi inspirasi, betul tak? Ya, kalau ustazah jumpa seseorang, ustazah ceritakan, okey ada seseorang begitu begini kan, dia sangat bagus. Tengok tak dapat apa-apa kat kita kan? Kita memberi inspirasi pada orang, tak ada habuan apa-apa kat kita, mungkin itu lebih baik. Ya, banding dengan nanti jelas nampak terbukanya segala habuan dunia kat kita. Benda tu kena hati-hati. Bagi ustazah senang je, masa kita buat tu tuan-puan, kalau benda tu benar, benda tu betul, benda tu jujur, senang hati je nak buat. Tapi kalau kita ni cuba bersihkan hati, tapi bila kita nak buat sesuatu tu macam tak sedap hati, itu maknanya tawakuf kejap. Tunggu dulu, mungkin approach tak bagus untuk kita. Jadi macam tu lah. Dia nak kena, Allahu Akbar, nak kena jaga, Masya Allah. Nak menjaga, nak memusnah tu senang sangat. Kesian ya. Dapat kalau kita mempamer tu menyandarkan kepada benda-benda agama, benda-benda baik. Tu lagilah. Ya, jadi macam kita menggunakan Islam itu. Lagilah pemilik Islam ni Allah, ya. Lagi Allah tak redha kan macam tu. Jadi nak kena hati-hati sangat. Hati-hati sangat. Kalau dapatlah memberi inspirasi tanpa diketahui siapa orangnya, itu lebih baik lagi. Jadi fikirkanlah cara itu kan. Mungkin yalah, banyak macam-macam cara lah. Sebab kita pun nak jaga juga. Tidaklah selama-lamanya itu pendekatan kita. Sesekali mungkin, ya. Tapi kalau menjadi pendekatan tu kena tengok balik, ya. Dibimbangi benda tu halus sangat. Ya Allah, ya Tuhan. Lagi alim orang tu,
tu, lagi apa orang tu, lagilah setan pun berusaha macam-macam secara amat halus. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dia. Dan ustazah pun sebenarnya tuan-puan, kita pun sebagai sahabat, ya, sebagai anggota masyarakat, jangan terlalu sangat ya macam mudah sangat memuji-muji. Kita boleh puji, tapi pujian kita mesti sandarkan pada Allah. Ya, sebab kadang-kadang kita tak membantu. Contoh macam, okey ustazah, katalah dekat ustazah punya ni kan, Facebook ke apa, puji tu lebih-lebih sangat, macam-macam. Apa ni, apa rasa macam berseri macam malaikat. Tolonglah, apa benda berseri contoh. Ya agak-agak lah nak muji pun ya. Jangan kata Allah yang dengar. Anak ustazah dengar, muntah dengar. Orang rumah ustazah dengar pun, apa benda cakap mak dia. Betul tak? Sebab dia orang kenal kita kan. Itu belum Allah yang maha mengenali siapa kita. Layak tak layak kita dengan pujian tu. Jadi kadang-kadang macam-macam lah, ada nur di wajahmu. Tak payahlah cakap macam tu. Ya? Kita cakap satu benda yang selamat. Selamat kita yang bercakap, selamat orang yang mendengar tu. Dan selamat juga orang yang membaca tu. Jangan pula orang yang baca je akhirnya terpengaruh dengan kita. Entah-entah orang tu tak betul pun. Tapi dengan sebab kita menganggung-anggung, angkat-angkat, sudahnya habis pula orang ikut dia. Kan tak pasal-pasal. Berhati-hatilah tuan-puan sekalian. Apa kita nak cakap, apa semua tu kena cermat. Kena ada pertimbangan. Jangan ikut sedap tangan je menaip. Jangan ikut sedap mulut je bercakap. Sebab dia ada kesan daripada orang lain yang mendengar, yang melihat, dan kesan juga pada hati kita masing-masing. Ya, wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih jazakillah khairan ustazah. Memang sangat-sangat bermanfaat pengisian pagi ini. Kita pun sama-sama doakan insya-Allah Allah murnikan hati kita untuk dapat qalbun salim ni. Insya-Allah semoga dengan perkongsian yang ustazah bagi tadi kita semua selamatlah dunia dan akhirat. Jadi ustazah boleh minta kita bagi sikit kesimpulan dan ustazah tutupkan majlis pagi ni. InsyaAllah, silakan ustazah. Baik, ustazah daripada pagi tadilah untuk masa Malaysia ni, daripada pagi tadi, daripada semalam lagi, ustazah macam ada apa? Macam terbau-bau sikit dengan terbau-bau macam mana nak cakap Ustazah kan tengah handlekan Mukim Mihrab Coaching kan, rumah tangga syurgawi kan. So pagi tadi tu yang last sekali dia punya siri dia. Sebab benda tu kita alami dalam hidup keluarga, rumah tangga apa semua. Jadi ustazah sangat macam beberapa hari ni rasa macam Allah pembantu kita nak cari satu benda yang insya-Allah akan menjadi kedamaian, kelapangan, mungkin petunjuk, taufik hidayah untuk kita juga tentang masa kita pun tak lama dah. So alhamdulillah kita rasa Allah dengan ihsan dan rahmat tu bagi petunjuk. Jadi apa yang perkataan ataupun apa sikap yang ustazah terasa sangat 2-3 hari ni yang macam Allah suruh kita buat, iaitu taubatan nasuha, taubat nasuha. Ya sampai rasa rasa ya Allah, rasa sampai rasanya bila kita doa Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami taubat nasuha ya Allah. Hati aku banyak buat dosa, mata aku banyak buat dosa, telinga, tangan, dosa dengan suami, dosa bak harta benda, dosa tanggungjawab yang tak amanah yang kita khianat, janji kita mungkir, ujian kita tak sabar, nikmat kita tak syukur, terlampau banyak. Jadi benda tu menjadikan mungkin jadi sebab kenapa ketat, sempit hidup kita. Jadi Allahumma rzuqna Alhamdulillah. Jadi terima kasih pada semua. Minta maaf zahir batin salah silap ustazah. Tolong doakan juga belas ihsan Allah kepada ustazah, kepada kita semua, rahmat Allah, keampunan Allah.
Mudah-mudahan dengan semua itulah jalan kita ni jalan yang lurus ya, insya-Allah. Okey, itu InsyaAllah. Terima saja. kasih banyak. Ustazah minta diri Okey. dulu, insya-Allah Puan Muna akan teruskan ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah.